Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah Ustazah, nama Ustazah Siti Asma binti Rosli, boleh panggil Ustazah Asma. InsyaAllah Ustazah akan mengajar kamu untuk mata pelajaran Tauhid. Okey, sepanjang tahun ini insyaAllah. Okey. Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga tercinta masing-masing. Okey, jaga diri. Okey, jika tiada keperluan untuk keluar dari rumah, duduk sahaja di rumah. Buat perkara yang berfaedah. Okey, sekarang kamu maksudnya persekolahan sudah mula berjalan seperti biasa. Jadi jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji pelajaran yang telah kamu belajar walaupun secara online. Kita belum lagi diizinkan untuk bersemuka lagi. InsyaAllah kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita akan datang ke sekolah macam biasa, belajar macam biasa. Kita doa banyak-banyak. Hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar tentang pengertian sam'iyat. Tajuk pertama dalam pelajaran tauhid adalah pengertian sam'iyat. Siapa yang tahu apa itu sam'iyat? Sam'iyat ni kata mudah dia adalah perkara ghaib. Perkara ghaib, perkara yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Contohnya apa? Contoh syurga, neraka, tapi kita pernah dengar, kita dengar dalam Al-Quran adanya syurga, adanya neraka. Syurga untuk orang-orang yang beriman, neraka adalah orang yang tidak mahu melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan dia tak mahu melakukan perkara yang Allah suruh dan dia buat perkara yang Allah larang. Jadi dia akan masuk ke neraka lah. Ustazah teruskan dengan pengertian sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulang lagi sekali. Sam'iyat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh ya? Ustazah ambil contoh. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ada menceritakan tentang syurga, tentang neraka, tentang adanya pahala, adanya dosa. Itu adalah contoh-contoh perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib. Saya teruskan dengan apa hukumnya pula? Apa hukumnya jika seseorang itu tidak beriman dengan perkara sam'iyat ni? Apa hukum dia? Orang yang tidak beriman dengan perkara sam'iyat ni dihukumkan sebagai kafir. Na'udzubillah. Jadi kita orang Islam ni kita kena beriman dengan perkara-perkara ghaib ni, perkara-perkara sam'iyat ni. Yang seterusnya. Boleh tak? Minta maaf ya. Untuk tajuk sam'iyat ni, kalau kamu tengok nanti kan dalam e-book tu dia ada perbualan sebenarnya. Perbualan di antara anak dan beberapa anak dan juga ibu mereka. Ada anak-anak mereka ni. Anak-anak ni dia bertanya kepada ibu dia. Yang tadi tu soalan yang pertama tu, apa hukum orang yang tidak beriman dengan perkara sam'iyat? Kemudian anak dia bertanya lagi, bolehkah ibu terangkan contohnya? Apa antara contoh-contoh perkara sam'iyat ni? Ibu dia terangkan antaranya ialah pahala. Pahala, dosa, alam kubur, mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan, sirat dan banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh sam'iyat, perkara-perkara ghaib. Pahala, kita tahu kalau kita buat baik kita akan dapat pahala, tapi kita tak nampak pahala tu besar mana, betul tak? Dosa pun sama juga. Kalau kita buat tak baik, kita akan dicatat. Malaikat sebelah kiri ni akan catat kita punya keburukan yang telah kita buat, walaupun sekecil-kecil
keburukan. Sebab tu kita kena merasakan yang Allah ni sentiasa melihat kita. Malaikat kanan kiri ni dia tak tidur. Jadi kita nak buat sesuatu tu kena fikir dulu. Adakah apa yang kita buat ni Allah suka ke Allah tak suka? Okey. Yang seterusnya alam kubur. Okey, ini kalau orang yang dah meninggal dunia tu dia dapat mengalami lah bagaimana berada di alam kubur. Okey. Dia ada juga dalam Quran pun ada menceritakan bagaimana keadaan bila kita sudah dimasukkan dalam kubur tu. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang bertanyakan soalan kepada kita. Mula-mula apa yang ditanya tentang solat. Adakah kita solat semasa hidup di dunia? Sebab itu solat ni penting, wajib kita tunaikan. Jangan tinggal. Bila dah tertinggal tu kena diganti. Okey, jangan biarkan sahaja macam tu. Okey, tak ada rasa apa-apa. Okey, yang seterusnya syurga, neraka, malaikat. Okey, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Okey, jin tu ada tapi dia ghaib, kita tak nampak dengan mata kasar. Okey, mizan, sirat. Ini semua bila kita dah di alam akhirat nanti. Okey. Okey. Kita teruskan dengan satu lagi benda penting yang perlu kita faham, iaitu apa? Okey, ada seorang anak dia ni, mungkin dia yang paling besar. Okey, daripada 3 orang ni, dia kata macam ni. Berdasarkan apa yang ibu dia terangkan tadi dan pertanyaan daripada adik dia. Okey, jadi dia buat kesimpulan, dia kata macam ni. Kalau begitu ibu, sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera dan tidak tercapai oleh akal kita semata-mata. Okey, jadi memang kalau kita fikir kalau kita dapat pahala kan, kita tak boleh bayangkan pahala tu besar mana. Tapi di sisi Allah tu, kalau Allah nak bagi kan, banyak berganda-ganda pahala. Lagi-lagi kalau kita buat kebaikan pada hari Jumaat, kita banyakkan berselawat, kita buat apa yang sunnah Nabi biasa buat. Okey, insya-Allah berganda-ganda kebaikan kalau kita buat, pahalanya kita akan dapat. Okey. Okey, kemudian dan tidak tercapai oleh akal kita semata-mata. Okey, kita tak tercapai pun. Kita tak boleh fikir pun sebenarnya. Maksudnya dia ada limit. Okey, kita hanya boleh yakin dan percaya adanya syurga, adanya neraka, adanya dosa, adanya pahala. Okey. Kalau kita nak fikir lebih daripada tu, kita tak mampu, terbatas. Okey, kemudiannya sebaliknya kita wajib mempercayai perkara-perkara sam'iyat tersebut. Kita wajib percaya dan yakin serta beriman kepada perkara sam'iyat. Okey. Dekat dalam buku, dekat dalam ibu tu bukan boleh nampak, nanti ada beberapa fenomena ataupun kejadian yang berlaku dan ia atas kuasa Allah. Terjadinya kejadian letusan gunung berapi. Okey. Kemudian hidupan di dalam air. Okey. Begitu subhanallah kan, cantik, indahnya. Kalau kita pergi melihat keindahan di tepi laut. Okey. Kalau yang pernah masuk ataupun scuba diving ke apa kan, snorkeling ke, dia boleh tengok ciptaan Allah yang sangat indah dan cantik-cantik kat dalam air. Okey. Kemudian ada petir, kilat, waktu-waktu hujan, itu semua kejadian daripada Allah. Okey. Berlaku atas sebab dan izin daripada Allah. Okey. Dalil sam'iyat. Okey, dalil sam'iyat. Apa dalil yang menceritakan tentang perkara sam'iyat ni? Okey, dalam surah Al-Baqarah ada menceritakan ayat 3. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mengerjakan solat serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ni dia ada menyebut tentang beriman kepada perkara-perkara
yang ghaib. Orang-orang yang beriman ni dia beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Dan dia mendirikan solat, dia membelanjakan harta dia ke jalan yang Allah redha. Okey? Rezeki yang dia dapat tu dia berkongsi dengan orang lain. Okey? Dia ada lebih dia beri pada orang lain juga. Okey. Apa yang boleh kita amalkan dalam tajuk yang kita belajar hari ni, pengertian sam'iyat ni. Okey? Antaranya ialah sentiasa beristighfar untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seperti mana yang kita tahu, okey, manusia ni kan, kita manusia yang Allah cipta ni tidak terlepas daripada salah dan silap, tidak terlepas daripada dosa. Okey, jadi kita kena sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah setiap masa sebenarnya. Okey, sebab apa Ustazah cakap macam tu? Sebab Nabi Muhammad ni yang dah dijamin masuk syurga ni pun sehari dia tak tinggal beristighfar. Okey? Jadi kalau nak dibandingkan dengan kita ni, manusia yang tak pernah terlepas daripada buat dosa ni, kalau kita ni jarang-jarang nak istighfar, nak minta ampun pada Allah, kita kena rasa ya Allah kesiannya, kenapa kita macam tu. Jadi kita masih belum terlambat lagi. Okey, kalau lepas solat tu ambil masa sekejap untuk kamu duduk istighfar. Okey, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau nak pendek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyakkan astagfirullah. Aku masuk astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan kepadamu. Okey, yang Maha Agung. Okey, astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan. Okey? Jadi kita kena sentiasa memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita tak sedar kita dah buat dosa kecil, dosa yang kita tak sedar pun kita dah buat. Jadi kita kena sentiasa. Tapi dengan Allah ni insya-Allah lah, selagi mana kita minta ampun, insya-Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau kita ada salah dengan manusia, kita kena cepat-cepat minta maaf. Kalau sebelum kita bercakap tu kita kena fikir dahulu. Adakah kata-kata kita ini akan mengguris hati orang yang mendengar tu ke, ataupun buat dia terasa hati dengan kita ke? Kita kena hati. Jadi kalau kita rasa kata-kata kita tu boleh menyebabkan orang sakit hati dengan kita, baik kita diam daripada kita berkata-kata. Sebab mulut ni Allah jadikan satu sebab apa? Mulut ni walaupun satu, dahsyat lagi berbanding dua mata, dua telinga kita. Mulut ni kalau kita tak pandai nak jaga, kita boleh ibaratnya macam pedang lah kan. Kalau kita keluar kata-kata ni sampai boleh menyebabkan orang sakit hati dengan kita, itu sangat bahaya. Okay, dengan orang ni kalau kita tak sempat minta ampun, nanti dekat padang mahsyar nanti kita kena cari sampai jumpa untuk minta ampun. Jadi agak-agaknya kita dapat jumpa ke dengan pada waktu tu orang terlalu ramai. Okay, tak ada ruang pun sebenarnya. Antara kita dengan orang lain ni tak ada ruang pun. Jadi macam mana kita nak cari orang yang kita buat salah pada waktu tu? Kan? Kalau kita fikir tu betapa susahnya. Jadi kita kena sentiasa memohon maaf sebelum kita tidur tu. Kita kena sentiasa muhasabah diri, minta maaf dengan orang, kita maafkan orang lain. InsyaAllah tak guna pun kalau, sebab kita tahu kita hidup tak lama, bila-bila masa kita boleh mati. Jadi sebelum kita tidur tu kita amalkan, cuba amalkan. Okay, Ustazah pun sama-sama juga kita saling menasihati. Ustazah pun nak ingatkan diri Ustazah juga, kena sentiasa muhasabah diri. Okay, kena sentiasa maafkan orang lain. Okay, tak perlu berdendam, tak perlu sakit hati dengan orang. Tak apa, kita maafkan sahaja kesalahan orang pada kita. InsyaAllah selebihnya tu kita serah pada Allah. Okay? Sebab apa? Kalau bila kita ada rasa tak best dalam diri kita, kita sakit hati dengan orang dan kita tak maafkan, kita akan rasa tak tenang, kita akan rasa gelisah, kita rasa tak best lah. Jadi kita nak kembalikan balik jiwa kita yang tenang tu, kita maafkan sahaja kesalahan orang pada kita. InsyaAllah jiwa kita akan tenang, kita akan hidup dengan lebih bahagia, insyaAllah. Okay, itu sahaja daripada Ustazah untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu pengertian sam'iyat. Okay, Ustazah harap sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kamu apa itu sam'iyat, contoh-contoh sam'iyat. Okay, apa yang boleh kita ambil iktibar daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okay, sentiasa beristighfar untuk memohon keampunan kepada Allah, itu yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okay,
Itu saja daripada Ustazah. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.